Perdana Menteri lemah, KJ panas, tampil pertahan Ismail Sabri. Saksi dedah, Guan Eng terima suapan sambil tersenyum. Tunggu jawatan lebih 2 minggu, Bersatu mula bersuara pada Perdana Menteri. Kritik Formula Najib, Rafizi tak faham ekonomi. Isu Batu Putih, Tun M tuding jari salahkan Johor. Khairi Jamaluddin tampil mempertahankan Ismail Sabri Yaakob susulan kritikan pedas dilontarkan Timbalan Ketua UMNO Johor, Nur Jazlan Mohamad, yang menyifatkan beliau Perdana Menteri UMNO paling lemah dalam sejarah negara. Bekas Ketua Pemuda UMNO itu berkata, pemimpin parti perlu mengelak mengkritik Perdana Menteri secara terbuka bagi mengelak konflik dan persepsi UMNO mempunyai kem. Sambil memberi contoh kenyataan Nur Jazlan yang menggambarkan Ismail lemah menangani isu Zuraidah Kamaruddin dalam Jemaah Menteri, beliau turut menyatakan kebimbangan persepsi rakyat parti itu sedang berpecah. Sebab itu saya harap sesiapa menyumbang kepada persepsi bahawa ada pelbagai kem dalam UMNO untuk mereka hentikan tindakan tersebut sebab ini tidak membantu usaha memperkukuhkan parti. Kalau ada sesuatu nak disampaikan sama ada kepada Presiden atau kepada Perdana Menteri, banyak saluran yang ada dan yang terbaik ialah saluran dalaman kerana kepimpinan negara diterajui UMNO. Katanya pada sidang media selepas melakukan lawatan kerja di Hospital Rembau, Negeri Sembilan. Menteri Kesihatan itu berkata, pemimpin UMNO sepatutnya memberi contoh ke arah penyatuan, bukan menjurus kepada perpecahan parti. Saya dulu banyak komen terhadap pemimpin lain dalam UMNO, tapi sekarang adalah masa untuk kita bina semula parti. Kalau tak setuju cakap dalam mesyuarat atau secara peribadi, tak perlu kita nak melemahkan parti kita dengan komen tak baik di media atau halayak, katanya. Khairi berkata, UMNO hanya tinggal setahun saja lagi untuk membuktikan barisan kepimpinan bersatu dan kuat menjelang pilihan raya umum. Jadi bila kita sudah tinggal hanya setahun, baik kita tunjukkan barisan kepimpinan bersatu, kuat dan tiada apa-apa perbalahan. Sebab rakyat nak lihat kejujuran, kecekapan kita membela nasib rakyat. Mereka nak undi parti yang ada kesatuan tinggi, bukannya memilih parti yang sentiasa berbalah, katanya. Sebelum ini Nur Jazlan berkata, kelewatan membuat keputusan mengenai jawatan Zuraidah dalam Jemaah Menteri menjadi petunjuk kedudukan lemah Ismail sebagai pemimpin. Tidak pernah seorang Perdana Menteri UMNO selama ini dalam sejarah negara, katanya. Saksi utama dalam perbicaraan kes rasuah projek pembinaan terowong dasar laut memberitahu Mahkamah Session bahawa beliau membayar RM200,000 kepada Lim Guan Eng bagi memenuhi sebahagian daripada janji untuk memberikan potongan 10% daripada keuntungan projek itu. Pengarah Konsortium Zenith BUCG Sdn Berhad Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli berkata, wang itu telah dibayar kepada Lim pada 2013 dan 2014. Katanya beliau memberi Lim RM100,000 pada Ogos 2013 dan RM100,000 lagi pada Januari 2014. Selepas mengeluarkan wang itu daripada akaun bank syarikat untuk bayaran pertama selepas saya berjaya mendapatkan temu janji melalui pejabat YB Lim di Komta. Saya sediakan sampul surat dengan saya memasukkan RM100,000, katanya. Dalam pertemuan itu saya telah menyerahkan sampul berisi wang tunai kepada YB Lim. Saya tidak beritahu berapa banyak wang diserahkan dan hanya menyatakan, "This is for you, sir." Beliau mengambilnya dan saya beredar. Beliau berkata Lim tersenyum apabila mengambil sampul surat itu daripadanya. Bagi bayaran kedua, Zarul berkata, beliau mengeluarkan RM100,000 lagi untuk membayar Lim sebelum Tahun Baru Cina pada 2014. Saya bertemu Lim sekali lagi di Komta pada sebelah petang. Saya membawa satu sampul mengadugi wang tunai RM100,000 bersama. Apabila saya menyerahkan sampul surat itu kepada YB Lim, dia tidak menolaknya dan tidak bertanya apa yang ada di dalamnya. Katanya dengan menambah bahawa Lim juga kelihatan gembira apabila menerima sampul surat itu. Lim dibicarakan atas tuduhan menggunakan kedudukannya untuk meminta Zarul potongan 10% daripada keuntungan projek terowong dasar laut dan menerima RM3.3 juta sebagai sogokan daripada ahli perniagaan itu. Beliau juga didakwa atas 2 pertuduhan menyalahgunakan tanah negeri bernilai RM208.7 juta secara tidak jujur kepada 2 syarikat. Zarul juga memberitahu mahkamah bahawa beliau terhutang budi kepada Lim selepas Kerajaan Pulau Pinang menganugerahkan kepada syarikatnya projek terowong dasar laut bernilai RM6.3 bilion. Status saya sebagai ahli perniagaan Bumi Putra berjaya dinaikkan selepas saya diberikan
melancarkan projek itu, katanya. Saya tahu adalah satu kesalahan untuk menjanjikan pemotongan 10% dalam projek itu, tetapi saya mahu membayar balik mereka seperti Lim yang membantu saya. Zarul turut memberitahu mahkamah bahawa beliau membuat temu bual media sebelum ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 2018 dalam usaha menyelamatkan projek itu dan untuk meminimumkan publicity negatif. Perbicaraan di hadapan Hakim Azura Alwi bersambung esok. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan menggesa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengambil serius hasrat Muhyiddin Yassin untuk bertemunya berhubung kedudukan Zuraida Kamaruddin dalam Jemaah Menteri. Katanya Presiden Bersatu itu telah menunggu lebih 2 minggu untuk bertemu Ismail bagi menyerahkan nama individu yang akan menggantikan Zuraida sebagai Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi mengikut kota parti. Perdana Menteri kena beri perhatian yang seriuslah, kata Wan Saiful kepada media selepas mengadakan lawatan kerja ke My Farm Village di Kuala Perlis. Kalau ada masa tonton bola, takkan nak jumpa orang yang mencalonkannya jadi Perdana Menteri tak sempat. Selepas tonton bola, makan malam, apa salahnya penuhi undangan untuk berjumpa Muhyiddin, katanya. Wan Saiful merujuk kepada kehadiran Ismail ke perlawanan terakhir kumpulan E Kelayakan Piala Asia 2023 antara pasukan negara dan Bangladesh pada 14 Jun. Selasa lepas Muhyiddin berkata beliau sudah menunggu terlalu lama untuk berjumpa Ismail. Zuraida dilantik menganggotai Jemaah Menteri pada 27 Ogos 2021 ketika bersatu sebelum keluar parti itu hujung bulan lepas untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM. Dalam pada itu, Wan Saiful mengingatkan Ismail bahawa kerajaan hari ini dibentuk hasil sokongan beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional dan gabungan Parti Sarawak GPS. Beliau berkata sokongan Perikatan Nasional dan GPS kepada kerajaan adalah lebih besar daripada sokongan ahli Parlimen Barisan Nasional. Kena ingat, gabungan Perikatan Nasional ada 50 orang ahli Parlimen dicampur dengan sokongan kita dapat daripada GPS ada hampir 70 orang. Ini gabungan besar, malah lebih besar daripada Barisan Nasional. Kita yang angkat beliau jadi calon Perdana Menteri dan diterima dengan sokongan daripada kita, katanya. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan Rafizi Ramli tidak faham mengenai dasar ekonomi dan fizikal. Dakwaan tersebut dibuat selepas Rafizi yang secara tidak rasmi memenangi jawatan timbalan Presiden PKR mengkritik formula subsidi yang dikemukakan oleh Najib. Inilah jenis orang songsang yang langsung tak faham dasar ekonomi dan fiskal. Ya, saya potong subsidi pukal untuk beralih ke subsidi bersasar seperti minyak masak berpaket sebab subsidi pukal lebih memanfaatkan orang kaya dan penyelundupan yang akhirnya memanfaatkan rakyat di negara-negara jiran. Ya, antara akibatnya ialah defisit kerajaan serta nisbah hutang negara turun 9 tahun berturut, tapi penjimatan darinya dialih terus kepada pemberian wang tunai dalam pelbagai skim seperti bantuan sekolah, pemansuhan yuran sekolah, bantuan BRIM, kad siswa yang tidak pernah wujud sebelum saya menjadi Perdana Menteri, katanya. Melalui pemberian wang tunai, Najib berkata rakyat boleh memilih cara untuk membelanjakan bantuan tersebut berbanding mereka terpaksa menerima dasar subsidi pukal. Berkaitan bantuan rakyat satu Malaysia atau BRIM, menurut Najib, kerajaan Barisan Nasional melaksanakannya tanpa menaikkan defisit kerajaan, menaikkan kebergantungan kepada hasil minyak maupun menjarah dana Petronas. Malah defisit kerajaan menurun bagi 9 tahun berturut. Dengan itu, nisbah hutang negara kepada KDNK turut menurun setiap tahun. Kebergantungan kerajaan kepada hasil minyak juga turun setiap tahun. Rizab bersih Petronas pula naik dari 30 bilion ringgit ke 176 bilion ringgit pada bulan Mei 2018 sebelum pilihan raya umum ke-14. Dalam tempoh masa 6 tahun, nilai bayaran BRIM naik 4 kali ganda dari RM500 pada tahun 2012 ke RM2,000 bagi tahun 2018, kata ahli Parlimen pekan itu. Malah, kata Najib, jika melihat kepada rekod pemberian dan sekiranya kerajaan tidak bertukar pada PRU14, jumlah bantuan BRIM mungkin akan meningkat kepada RM2,300 atau RM4,000 tahun ini. Bagaimana pula dengan kerajaan Pakatan Harapan dengan formula-formula songsangnya? Defisit naik semula, hutang negara dan nisbah hutang naik, kebergantungan kepada hasil minyak naik, Petronas dijarah RM84 bilion, aset-aset negara dijual satu persatu. Nilai aset khazanah jatuh 30% berbanding kenaikan hampir 4 kali ganda dari RM32 bilion ke RM116 bilion sepanjang tempoh saya Perdana Menteri. Ekonomi laju merudum, dividen dan hibah menjunam, formula tak boleh pakai, bantuan dan BRIM naik. Tak, RM30 kamu dapat. Pelbagai bantuan lain dimansuhkan, sindir Najib.
Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan laporan media kononnya beliau mendesak supaya Malaysia menuntut semula Singapura dan Kepulauan Riau sebagai tidak tepat. Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air itu berkata, beliau tidak pernah meminta supaya Malaysia menuntut semula kedua-dua wilayah tersebut. Sebaliknya, menurut Dr. Mahathir, beliau hanya mahu menunjukkan bahawa rakyat negara ini begitu bimbangkan Pulau Batu Putih yang kecil berbanding wilayah lain yang telah diambil dari Malaysia. Saya cuba menunjukkan bahawa kita begitu bimbang kehilangan batu sebesar meja, tetapi tidak pernah mengenai bahagian yang lebih besar di Malaysia apabila ia diambil daripada kita. Kehilangan Batu Putih bukan masalah besar, adalah kesilapan kerajaan Johor menafikan bahawa pulau itu adalah milik Johor. Sekiranya penafian itu tidak dibuat, tidak akan ada pertikaian sekarang, katanya dalam kenyataan. Tambah Dr. Mahathir, negara seharusnya bersyukur kerana Mahkamah Dunia menganugerahkan Pulau Ligitan dan Sipadan kepada Malaysia dan tidak dituntut semula Indonesia. Kedua-dua pulau tersebut menurut Dr. Mahathir adalah lebih berharga berbanding Pulau Batu Putih yang hanya merupakan seketul batu. Kita patut bersyukur kerana Indonesia tidak mempertikaikan anugerah tersebut. Sungguh, kita tidak bersyukur dengan keuntungan yang diperoleh, kata Dr. Mahathir. Media sebelum ini melaporkan Dr. Mahathir ketika berucap dalam sebuah kongres pada Ahad lalu berkata, bukan hanya Pedra Branca atau Pulau Batu Putih harus dikembalikan. Sebaliknya mencadang supaya Malaysia menuntut semula Riau dan Singapura. Tegasnya, ia kerana Riau dan Singapura adalah tanah Melayu berdasarkan sejarah. Kita seharusnya menuntut bukan sahaja Pedra Branca atau Pulau Batu Putih dikembalikan kepada kita. Sebaliknya, kita juga harus menuntut supaya Singapura dan Kepulauan Riau dikembalikan kepada Malaysia sebagai tanah Melayu, kata Dr. Mahathir dalam ucapan tersebut. Malaysia terlepas peluang untuk mendapatkan semula Pulau Batu Putih selepas Dr. Mahathir yang merupakan Perdana Menteri ke-7 membuat keputusan untuk menarik balik semakan dan pentafsiran penghakiman merhubung kes kedaulatan pulau itu serta Batuan Tengah dan Tubir Selatan beberapa hari sebelum kes dibicarakan di ICJ pada 11 Jun 2018. Sementara itu, Kementerian Luar Indonesia dalam reaksinya menyifatkan kenyataan Dr. Mahathir bahawa Kepulauan Riau sepatutnya menjadi sebahagian Malaysia tidak mempunyai asas undang-undang. Jurucakap kementerian itu, Teuku Faizal Shah berkata, bekas Perdana Menteri itu juga tidak memiliki alasan jelas kerana Kepulauan Riau diiktiraf sebagai sebahagian daripada wilayah Indonesia di peringkat antarabangsa.